tindakan pertama yang dibuat oleh Sayyidina Umar ialah melucutkan jawatan Khalid. Daripada general jadi private biasa, daripada askar biasa, soldadu biasa. Kenapa? Sayyidina Umar dia ada ijtihad sendiri. Jangan sampai orang mengatakan kemenangan Islam kerana Khalid. Sebab Khalid ni kalau berperang mesti menang. Sayyidina Umar dia watak pemimpin. Sebab tu kayu ataupun pokok tempat berjanji Baitul Ridwan tu Sayyidina Umar tebang. Sebab apa? Nak jaga akidah. Supaya jangan orang pergi ke pokok tu semua doa mustajab. Jadi bila Sayyidina Umar nampak tak boleh, nanti pokok ni disyirikkan. Ya? Jadi tebang pokok tu. Ini Sayyidina Umar punya pemikiran. Jadi dia lucutkan jawatan Khalid. Tak takut. Tetapi apa yang berlaku pada Khalid? Hari ini dilucutkan jawatan, besok dia berjuang steady, tak ada apa. Muka tak ada masam, semangat tak ada luntur, kekuatan bertambah. Akhirnya tentera-tentera dia hairan. Tanya pada Khalid, apa rahsia steady, tak ada apa, tak terkesan dengan dijawab. Aku berjuang bukan kerana Umar. Ini penting dalam hidup kita. Kerana pangkat, kerana jawatan, kadang-kadang masam muka. Subhanallah. Ya. Sampai rebut JKK kampung. Oh, gaduh. Tak teguk siapa. Kalau di Gaza kadang-kadang ketua blok tu gaduh, ketua blok main sihir. Ketua blok ini sebab apa? Kalau jatuh tak boleh. Ya, pernah kita tengok dalam satu pemilihan, dia tak jadi dah. Ahli jawatan kuasa masjid. Jadi minta maaf, saya buat contoh minta maaf contoh saja si usaha ke ataupun pengurusi ke. Tak datang masjid dah, merajuk. Tak dipilih, tak datang. Orang panggil, duduk ujung tu. Ya, mailah masuk. Alah, saya tak berguna lagi, bapa masuk lagi kat masjid ni. Oh, merajuk. Kenapa? Sebab jawatan. Sebab tu kerusi. Yang nak jadi pemimpin ni pangat. Semua orang tak. Tapi kerusi di sisi Allah ni dalam syurga luas. Itulah kita rebut. Kerusi yang ini satu saja, orang bergaduh. Sebab itu, insya-Allah, mudah-mudahan selepas ini kita dilantik ataupun tak dilantik, kita ada jawatan atau tak jawatan, hati kita tak terjejas. Subhanallah, mudah. Kalau tidak kita sakit. Orang yang terikat dengan pandangan orang yang terikat dengan penghargaan orang ni, minta maaf, saya nak buat contoh. Seolah-olah remote control TV itu, dia punya diri dia tu, dia bagi ke orang lain. Bila orang lain pegang remote control diri dia, orang nak tekan. Nak bagi marah, tekan butang marah, kita pun marah. Nak bagi butang sedih, tekan bagi sedih. Nak bagi dia marah, dia keji dia, kita pun marah. Nak bagi dia kembang, puji dia kembang. Orang kontrol hidup. Tapi remote control diri kita kena pegang sendiri. Orang nak bagi marah, kita tak marah. Kita tahu kita kawal diri kita, betul. Steering kehidupan kita, biar kita pandu. Jangan bagi orang lain pandu. Sebab itu selalu dikatakan, cari keredaan Allah, jangan cari penghargaan manusia. Kenapa? Kita mengharapkan manusia akan mengecewakan kita. Hatta isteri ataupun suami kita sekalipun. Kena bergantung dengan Allah. Itu satu. Kemudian kita lihat orang yang tidak terikat dengan dunia kerana cintanya kepada Allah, sangat jujur, sangat ada integriti. Orang sebut sekarang integriti, kejujuran. Subhanallah. Dalam dunia Islam, walaupun Rasulullah Al-Amin yang paling amanah, yang paling jujur, dan kita adalah umat Al-Amin, umat Nabi yang sangat jujur, tapi kita tak jujur. Antara 10 negara yang paling tinggi rasuah, Malaysia. Bukan Malaysia, minta maaf ya. Antara negara yang 10 tinggi rasuah, kebanyakannya ialah negara-negara Islam. Minta maaf, bukan Malaysia ya. Negara-negara Islam ini. Iaitu negara-negara umat Islam yang umatnya itu adalah Nabi yang paling jujur, yang paling amanah. Subhanallah, kita tengok dalam sejarah. Bagaimana satu ketika di zaman Sayyidina Umar, terkenal cerita ni. Seorang gembala kambing, budak saja. Kulit hitam. Rambut keriting, bibir tebal, macam negro. Jadi gembala kambing di tengah padang pasir.
Dia punya kambing beratus-ratus ekor di tengah padang pasir. Sayyidina Umar datang ke tengah padang pasir itu menguji budak. Dulu pemimpin orang tak kenal. Sebab apa? Tak ada macam sekarang, ada surat khabar, ada majalah, ada TV, ada Facebook dan sebagainya. Jadi orang tahu lah Sayyidina Umar tapi tak kenal. Itu Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ni dia datang ke budak tu, dia tanya, bagi tahu dia, cuba jualkan seekor kambing ni dekat aku. Oh, saya tak boleh jual. Ini bukan saya punya, ini tuan saya punya. Kalau kau katakan seekor daripada ratusan kambing ini dimakan serigala, tak ada siapa tahu. Ini kita sama-sama. Deal, under table, bawah meja. Kata lebih kurang kan, tak ada siapa tahu. Tapi apa jawab budak tu? Kalau gitu fa'in Allah. Kalau itu di mana Tuhan? Di mana Allah? Ini kejujuran dalam hidup kita. Ini kejujuran. Sebab itu kita harap orang yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak terikat dengan dunia, dia boleh jujur. Dalam hidup sekarang, dalam hidup yang paling mahal ialah kejujuran. Amanah dah tak ada. Fantazirus sa'ah, tunggu kehancuran apabila kita serahkan pada orang yang bukan ahlinya. Bukan ahlinya tak apa bila tidak amanah. Subhanallah. Sekarang kita tengok, ya. Kita lihat sebagai contoh untuk kita melihat orang yang amanah, ya, yang buat kerja tu dengan iman dan kepakaran. Contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh seorang jurutera. Pada masa yang sama Nabi Nuh ialah seorang arkitek. Ya, di samping rasul. Nabi Nuh dapat perintah daripada Allah untuk membina bahtera. Betul? Bahtera ini supaya dibina. Pertama, bila dapat dia perintah daripada Allah, sami'na wa ta'na, dengar dan taat. Walaupun ketika diperintahkan untuk membina bahtera itu, tak ada laut, tak ada sungai, tak ada tasik. Allah perintah, sami'na wa ta'na, buat kapal. Tak tahu nak hujan, tak tahu nak apa-apa lagi, waktu tu buat saja. Bila Nabi Nuh buat kapal, subhanallah, kapal tu teguh, kokoh. Hingga apabila banjir melanda kemudiannya, seluruh dunia waktu itu ditenggelam air. Kalau ada Everest pun Everest waktu itu tenggelam, semua tenggelam. Air daripada bumi keluar, daripada apa yang keluar, kapal Nabi Nuh bertahan. Tak pernah dalam sejarah kita terbaca atap kapal Nabi Nuh bocor, lantai dia tiris, tak ada. Betul. Jadi kapal Nabi Nuh dibina dengan iman, yang kedua dengan kepakaran. Kayu yang teguh, reka bentuk yang baik, betul. Kita stadium belum main lagi, 2 kali runtuh. Sebab apa? Yang pertama, tak ada kejujuran, tak ada keimanan. Mungkin ada keimanan tapi tidak ada kepakaran. Jadi ini yang penting dalam hidup kita. Sebab itu bila orang cinta Allah, subhanallah, dia akan cinta sama manusia. Dia takut kalau dia buat rumah atau buat masjid ni mesti kukuh. Bahannya mesti bahan yang berkualiti. Betul. Takkan curi semen, takkan curi pasir, takkan curi yang lain. Dia buat dengan kepakaran yang tinggi. Tengok macam mana. Hingga dia tahu nanti apabila ada masjid ni takkan runtuh. Kalau runtuh katakan akan jadi masalah pada jemaah dan sebagainya. Fikiran dia sayang pada manusia, sayang kepada Allah, cinta. Jadi saya harap mudah-mudahan kita sama-sama meletakkan cinta kita kepada Allah di tempat yang tinggi. Sebagai akhirnya, cinta kepada Allah ni ada tanda. Ya? Pertama, cinta kepada Allah. Bila cinta artinya nak bertemu. Betul. Ada rindu, ada nak bertemu. Bila nak bertemu dengan Allah, kena mati. Betul. Bila mati, baru orang kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ni milik Allah, kembali kepada Allah kami akan kembali. Artinya mati bukan perpisahan. Mati artinya pertemuan kita dengan Allah. Sebab tu Sayyidina Bilal ketika dalam keadaan sakaratul maut dia senyum. Bila isterinya tanya, kenapa senyum wahai suamiku? Aku nak bertemu dengan Rasulullah. Jadi mati bagi dia satu pertemuan. Jadi saya nak tanya, dalam masjid ni termasuk diri saya sebagai muhasabah, siapa yang cinta Allah? Siapa yang nak bertemu dengan Allah? Siapa yang nak mati?
Semua rasa Allah banyak dosa lagi tak boleh. Biarlah kalau yang nama Zaid tu, yang nama huruf Zainuddin ke apa, biarlah mati ni ikut abjad A dulu lah mati. Zaid kemudian kata, artinya kita belum cinta Allah. Kita belum cinta Allah. Ya? Sebab kita takut mati. Okey, takut mati tu susah sangat. Boleh kita ukur, kita berani untuk bertemu dengan Allah, artinya kita rela mati. Satu lagi tandanya, macam mana kita datang kepada solat kita, macam itulah nanti macam mana kita nak datang menghadap Allah melalui kematian kita. Tepuk dada, tanya hati masing-masing. Macam mana saat lagi solat isyak yang kita nak bangunkan? Ada rasa rindu? Ada rasa cinta? Ada rasa sayang? Ataupun ada rasa terpaksa? Ini orang putih kata, kalau ada orang bahasa orang putih, beza. Dia kata, I have to pray dengan I need to pray. I have to pray ni ada paksaan. Aku kena semayang isyak lah, kalau tidak tak berdosa pula. Wajib ni. Kalau tak solat isyak, dosa. Maka datang solat isyak. Tapi bukan dengan cinta. Dengan tolakkan, dengan desakan hukum, takut masuk neraka, takut dimurkai Allah. Betul? Tetapi macam mana orang yang datang, yang kata I need to pray, dia datang dengan cinta. Subhanallah. Bila dia menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terasa dia bermanja-manja, bercakap-cakap dengan Allah. Hingga seperti mana Rasulullah bengkak-bengkak kaki dalam solat. Hati nak lagi tapi fizikal tak sanggup dah. Bengkak kaki, fizikal tak larat dah. Ya? Tapi hati nak lagi solat sebab solat itu satu kerehatan. Jadi nanti solat tarawih sini berapa? 20 rakaat ke 8? 20 ya. Tarawih artinya asal diusul perkataan tarawih itu rehat-rehat. 20 rakaat tu solat rehat-rehat, tenang semua. Macam mana Rasul? Kita tak nak jawab. Di samping Allah tahu siapa kita, kita sendiri boleh ukur diri kita. Sejauh mana kita cinta kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini sikit sebanyak menjadi asbab untuk kita jadikan usaha kita untuk mendekati cinta Allah. Kerana kita yakin selangkah kita menuju Allah akan datang kepada Allah kepada kita 1000 langkah. Kita datang kepada Allah secara berjalan, Allah datang kepada kita secara berlari. Ini mafhum dalam sebuah hadis qudsi. Artinya pintu cinta Allah sentiasa terbuka seluas-luasnya untuk kita lalui. Dan pintu kemurkaan Allah sentiasa tertutup rapat-rapat untuk kita tidak melaluinya. Jangan kuat, jangan buka pintu itu. Biar dia terus tertutup. Yang luas ni terbuka, mari kita jalan. Mudah-mudahan akhirnya kita bertemu dengan cinta Allah. Kalaupun kita belum mencintai Allah, cukuplah sekadar kita sedang melalui jalan untuk mencintai Allah. Kerana Allah tidak menilai kita sampai atau tidak. Tetapi Allah menilai apakah kita sudah melangkah ataupun tidak. Jadi marilah kita pesan pada diri kita untuk kita melangkah untuk mencintai Allah. Dan selangkah kita menuju Allah, sudah Allah nilai sebagai orang yang mencintai. Wabihi wallahu alam, minta maaf. Bukan sekiranya ada, pasti ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, tingkah laku saya yang tidak nampak elok ataupun terkasar, saya minta maaf, pasti ada. Namun sekiranya ada kebenaran, kebaikan, terimalah itu datang daripada Allah. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi banyak ilmu yang kita dapat daripada yang berbahagia Ustaz. InsyaAllah kita cuba, kita kena usaha amalkan. Macam mana Ustaz kata tadi, kita jangan takut mati, tapi takutlah kita tidak bersedia untuk mati. Jadi marilah sama-sama kita takut dengan tasbih, kafarah dan salatu as. Subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح